bantuan dari beberapa negara luar. Kita telah mendapat persetujuan negara Vietnam akan melakukan operasi di kawasan perairan mereka. Amerika Syarikat melalui US Navy-nya bersetuju untuk menghantar pesawat-pesawat mereka untuk dilibatkan dalam operasi mencari yang kita sedang jalankan. Dan saya petang tadi menerima panggilan daripada Perdana Menteri Singapura, Sian Loong, dan Singapura telah menghantar sebuah Charlie C-130 untuk membantu operasi mencari. Dalam sidang media yang sama, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam, Datuk Azharuddin Abdul Rahman menjelaskan sehingga kini belum ada sebarang tanda untuk membuat sebarang pengesahan. Not get any information, any leakage on the aircraft yet before we do a thorough investigation. There's no wreckage so far. No wreckage so far. We have not found anything. Okay, thank you. Hentikan spekulasi. Itu pesanan pemangku Menteri Pengangkutan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berikutan pelbagai teori dan dakwaan berhubung kehilangan pesawat itu. Katanya kerajaan memutuskan mewujudkan pusat koordinasi untuk menyalurkan maklumat tepat dan sahih kepada orang ramai. Dan saya harap bahawa saluran yang kita wujudkan ini dapat memastikan spekulasi yang kadang-kadangnya tidak ada asas langsung tidak digembar-gemburkan di luar sana. Menurutnya, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Azharuddin Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Koordinasi. Aset Angkatan Tentera Malaysia ATM telah digerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Manakala Ketua Pegawai Eksekutif MAS Ahmad Jawhari Yahya berkata, operasi penerbangan MAS akan berjalan seperti biasa. Dalam perkembangan sama, MAS sudah menyediakan pesawat khas untuk menerbangkan anggota keluarga terdekat ke lokasi yang belum ditentukan. Pesawat berlepas petang tadi dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MAS Ahmad Jawhari Yahya, tumpuan kini untuk membantu keluarga penumpang. Our focus now is to work with the emergency responders and the authorities and mobilize its full support. And our thoughts and prayers are with all affected passengers and crew and their family members. Pesawat yang dilapor hilang itu dipandu oleh Kapten Zahari Ahmad Shah, 53 tahun. Beliau menyertai MAS pada 1981 dan mempunyai pengalaman terbang 18,365 jam. Manakala pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid, 27 tahun, berpengalaman terbang 2,763 jam dan menyertai MAS pada 2007. Pesawat Boeing 777-200 yang hilang itu berusia 11 tahun 10 bulan. Ketika ini, MAS mempunyai 15 pesawat jenis 777-200 dalam inventorinya. Dalam pada itu, MAS dalam satu kenyataan menyebut senarai nama mangsa belum boleh dikeluarkan. Ini sementara menunggu semua ahli keluarga penumpang diberitahu. Ahli keluarga penumpang mula tiba jam 10 pagi dan dibawa ke bilik menara tinjau di tingkat 5 Balai Perlepasan. Hanya anggota keluarga terdekat dibenar masuk ke menara itu. Daripada sejumlah 227 penumpang yang terdiri daripada 14 kerakyatan, 193 adalah dari China termasuk seorang bayi, 38 warga Malaysia, 7 Indonesia, 7 Australia, 5 India, 3 Perancis, 3 Amerika Syarikat dan seorang bayi. Selain 2 New Zealand, 2 Ukraine, 2 Kanada dan masing-masing 1 Rusia, Itali, Taiwan, Belanda dan Austria.
Di Beijing, ahli keluarga penumpang pesawat mula berkumpul di lapangan terbang untuk mendapatkan maklumat terkini. Jurucakap lapangan terbang menyebut sebuah pasukan bantuan ditubuhkan untuk menenangkan anggota keluarga penumpang. Mereka juga meletakkan notis memberitahu kaum keluarga untuk berhimpun di sebuah hotel berhampiran lapangan terbang. Manakala Pentadbiran Penerbangan Awam China CAAC turut menubuhkan pasukan mencari dan menyelamat untuk bekerjasama dengan MAS. Dalam pada itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat turut tiba di KLIA bagi memberi bantuan khidmat kaunseling kepada ahli keluarga mangsa. Jadi kita berjaya mengumpul selama 10 orang keluarga, seluruh kaunselor kita, dan kita berada di KLIA ini untuk memberi perkhidmatan yang diperlukan kepada keluarga mangsa. Sudah berlepas? Pertunjukan pun terlepas? Tentu tidak. Oleh pihak MAS untuk bersedia bersama pasport masing-masing untuk dibawa ke Vietnam. Perkara itu dimaklumkan saudara terdekat mangsa. Setiap satu passenger boleh bawa 2 next of kin dengan pasport ke crash site. Untuk keluarga saya, abang saya dengan mak saya akan pergi. So make sure you ada pasport yang valid untuk pergi dan ada kat sini by 6 o'clock. Waris-waris mangsa terlibat tiba di KLIA pada jam 6 petang dilihat membawa beg masuk ke dalam Menara Anjung. Sejak jam 10 pagi tadi, keluarga mangsa sudah berkumpul di bilik yang terletak di tingkat 5 Balai Pelepasan selepas dimaklumkan mengenai kejadian itu. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Boeing di laman sesawangnya memaklumkan, mereka telah menubuhkan pasukan teknikal bagi membantu menyiasat kejadian pesawat Malaysia Airlines MH370. Dalam kenyataan 2 perenggan, syarikat yang berpangkalan di Seattle Amerika Syarikat itu turut melahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa penumpang. Malaysia Airlines memiliki 17 pesawat Boeing 777-200 yang diterima secara berperingkat dari syarikat Boeing pada 1997. Sejarah penerbangan negara pernah mencatatkan tragedi hitam membabitkan pesawat komersial Malaysia Airlines. Nahas berlaku di Tanjung Kupang, Johor pada tahun 1977. Pesawat MH653 yang membawa 93 penumpang dan 7 anak kapal maut dalam kejadian itu. Pesawat jenis Boeing 737 itu berlepas dari Pulau Pinang pada petang 4 Disember 1977. Ia sepatutnya dijadual tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang. Bagaimanapun, pesawat itu menukar haluan ke Singapura dipercayai akibat kejadian rampasan pesawat. Pesawat MH653 itu dilaporkan meletup di udara sebelum terhempas. Kejadian menyebabkan kesemua 93 penumpang dan 7 anak kapal terbunuh. Antara yang terkorban ialah Menteri Pertanian ketika itu, Datuk Seri Ali Ahmad. Satu tugu peringatan dibina bagi memperingati kejadian itu. Selepas 2 dekad, satu lagi nahas berlaku pada 1995, 35 penumpang terbunuh selepas pesawat Fokker 50 milik MAS tersasar landasan ketika mendarat di lapangan terbang Tawau. Pesawat berkenaan yang berlepas dari Kota Kinabalu membawa 49 penumpang dan 4 anak kapal. Hasil siasatan mendapati kejadian berpunca dari kecuaian juruterbang dan pembantunya. Satu lagi nahas membabitkan pesawat Twin Otter milik Maswing berlaku 10 Oktober tahun lalu. Dalam kejadian 2.54 petang itu, pesawat MH300-2 yang dijadual dari Kota Kinabalu ke Kudat dilapor mendarat cemas dan tersasar ke Kampung Sensen berhampiran lapangan terbang Kudat. Kejadian menyebabkan pembantu juruterbang dan seorang penumpang terbunuh. Ia merupakan kejadian pertama membabitkan pesawat Maswing. Pergi dulu, Mak. Giat dijalankan terutama di kawasan perairan Vietnam di mana pesawat itu kali terakhir dikesan. Apapun hasil operasi menyelamat peringkat pertama oleh pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim APMM
Maafkan saya. Tidak, APMM tidak menemui sebarang bangkai kapal terbang seperti yang dilaporkan. Maafkan saya. Apapun hasil operasi menyelamat peringkat pertama oleh pihak Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM tidak menemui apa-apa perkembangan di Laut Vietnam yang dilapor sebelum ini. Dan maafkan saya. Manakala bagi Perdana Menteri baru saja mengumumkan bahawa syarikat MAS telah pun mengumumkan untuk menghantar anggotanya ataupun pegawai ke China untuk menenangkan keluarga yang terlibat. Jadi setakat itu perkembangan yang dapat kami sampaikan kepada anda untuk penonton Berita TV9 di rumah. Jadi sekian dahulu laporan saya langsung dari Sepang. Kita kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Faris, selamat bertugas. Menteri Luar China Wang Yin berkata negara tembok besar itu sudah melancarkan mekanisme kecemasan ekoran pesawat MAS MH370 hilang sewaktu dalam perjalanan dari KLIA ke Beijing yang melibatkan Kementerian Luar Negara itu, kedutaan dan konsulat China yang berkaitan khususnya di Malaysia dan Vietnam. Langkah itu diambil atas arahan Presiden China Xi Jinping selepas pesawat MAS dari Kuala Lumpur ke Beijing dilapor hilang. Selain itu, pasukan mencari dan menyelamat diwujudkan di lapangan terbang antarabangsa Beijing untuk bekerjasama dengan MAS. Rakyat China berharap pesawat berkenaan segera dikesan dan usaha mencari dilaksanakan 100%. Sindiket menyeludup kokain ke Eropah dari Argentina tumpas. Dadah seberat 14 kg itu ditemui oleh polis dalam papan peluncur ais yang diubah suai. Polis Persekutuan menahan 5 warga Argentina dan 2